Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan bagi lecture pasal park management lah di salah sebuah taman negara di Malaysia. Jadi sebelum tu saya nak ingatkan balik untuk lecture minggu lepas bahawa park management bagi setiap bagi negeri di semenanjung Malaysia adalah berbeza dengan park management di Sabah dan juga Sarawak. Untuk park management di Taman Negara di Semenanjung Malaysia, ianya di bawah seliaan oleh Jabatan Perkhidmatan, yang mana park management di Sabah untuk taman negara di Sabah adalah di bawah Sabah Park ataupun dikenali sebagai Taman-Taman Sabah. So hari ini saya bagi contoh pengurusan taman di salah satu taman negara iaitu Kinabalu Park. Okay. So Kinabalu Park ni Okay. So Kinabalu Park ni terletak di Sabah lah. Jadi keluasan bagi taman Kinabalu Park ni adalah berjumlah 75,000 hektar. So dengan ketinggian 75,000 hektar ni adalah keluasan. Okey, ini dia keluasan Kinabalu Park. Okey, ini keluasan untuk Kinabalu Park. So dalam Kinabalu Park ni termasuklah juga Gunung Kinabalu. So keluasan keseluruhan bagi Kinabalu Park ni adalah 75,000 hektar, 75,370 hektar. So dengan ketinggian paling tinggi di Gunung Kinabalu adalah ni di puncak dia ni, saya conteng ni. Di puncak dia adalah 4,095 meter ketinggian dia. Ada yang kajian menunjukkan bahawa ketinggian Gunung Kinabalu ni dia bertambah dari tahun ke tahun. Jadi penambahan tu saya kurang pastilah berapa sentimeter ya. So kita sentuh sikit flora dan fauna dia, ni dia punya biodiversity dia, ekologi dia. So dia punya flora dia memang kaya dengan pelbagai jenis vegetation lah. Dia punya estimate dia ada 5,000 hingga 6,000 plant species, including representative from more than half the family of all flowering plant. Dia punya richness identify ni sebabnya dia punya soil type dia berbeza. Okey, di kawasan Kinabalu Park kan. So ni kawasan Kinabalu Park. So dalam kawasan Kinabalu Park ada Gunung Kinabalu. So Gunung Kinabalu daripada bawah ni daripada ketinggian daripada soil type bawah ni, ground floor ni sehinggalah ke puncak ni, dia ada 6 jenis soil type lah yang memberikan ataupun yang menunjukkan kepelbagaian flora dia. Okey, dia ada subalpine, dia ada gramineal scrub, ada mixed mixture casuarina forest, pioneer casuarina scrub, ada mountain cloud forest dan mixed tetrarch forest. So untuk taman negara yang biasa di semenanjung Malaysia ni ya, biasanya kita jenis ni je lah ada di tetrarch forest ni kan. Di tetrarch forest. Ni di tetrarch forest kita. Ni di tetrarch forest. So yang ni sebab apa di Kinabalu Park ni mempunyai 6 kategori vegetation classes, sebabnya dia ada kepelbagaian type soil di Kinabalu Park dan juga tahap ketinggian yang
tinggi berbanding bukit-bukit ataupun hutan-hutan yang biasa. So dia ada variety pada tahap ketinggian ni means di tropical forest yang cover kesesuaian jenis pokok di tropical forest. Ketinggian yang lebih tinggi mungkin mountain cloud forest ataupun mixed measured casuarina forest. So dia ada kesemua ni 6 main variety classes. So ini adalah contoh spesies yang didokumentkan lah kan, tapi walaupun begitu masih ada kajian yang dijalankan lah. Tak, ni bukan kesemua lengkap lah spesies yang ada virgin ginger, ada orchid, fern, figs, bambu, palm, rafflesia dan macam-macam lagi lah. Flora fauna dia pun ada banyak jenis. Flora fauna dia ni ada birds, amphibians, mammals dan sebagainya lah. So kita masuk kepada management dia lah. So bagi integrity ni so the boundaries of Kinabalu Park encompass the main bulk of Mount Kinabalu, including all remaining natural forest slope. So the property thus incorporate the Kinabalu diversity and habitat that constitute Kinabalu outstanding natural heritage value. So ni map naik gunung tadi yang kita tengok yang ni tadi. Okey, yang ni ni adalah kita tengok yang okey. Sorry. Okey, ni adalah boundary Kinabalu Park. So dalam Kinabalu Park ni taman Sabah Park ataupun management dia ni taman-taman Sabah ni dia akan buat boundary lah untuk memudahkan survey ataupun dia punya staff ataupun pegawai dia untuk membuat rondaan agar tekanan ataupun cubaan pemburuan haram ataupun penerokaan tanah secara haram yang berhampiran ataupun masuk di kawasan Kinabalu Park ni dapat dikurangkan ataupun dapat dicegah lah, sebabnya biasanya kita punya boundary Kinabalu Park ni ya 75,000 hektar untuk kita ronda dalam masa satu hari memang tidak akan siap. So dia ada jadual dia untuk rondaan-rondaan tu. Jadinya mungkin ada satu masa tu rondaan di sebelah kiri Kinabalu Park ni pegawai dia membuat rondaan, tapi ada cubaan-cubaan yang penyeludupan ataupun pembalakan ataupun penerokaan tanah secara haram dilakukan di sebelah sini. So regularly lah dia punya kawalan tu boundary tu betul-betul clear lah supaya untuk memastikan tiada ancaman ataupun mengurangkan gangguan di sekitar Kinabalu Park ni. Gangguan ni bukan sahaja pembalakan ataupun pemburuan haram, tapi termasuklah juga penempatan secara haram dan juga penerokaan tanah untuk pertanian secara haram. Okey, ni protection and management requirement lah. So dia ada part enactment dia untuk perundangan dan struktur institusi Kinabalu Park ni. Dia ada enactment pada tahun 1984. Ada prosedur dan juga protection dan juga control of property. So walaupun dia punya
badan the State of Ministry Tourism Development and Environment Science and Technology ni, dia ada hak untuk dan juga bertanggungjawab terhadap pengurusan ni. Namun bagi enactment ataupun akta taman negara, dia tak terpakai di Taman Negara di Sabah. So yang memberi ataupun yang bertanggungjawab adalah taman-taman Sabah juga ataupun Sabah Park yang menguruskan ni. Okay. So jadi protection inilah. So macam biasalah ni untuk mengurangkan aktiviti although much of the lowland forest and region has been transformed to other users and the park is becoming an island in a sea of agriculture and other development, it's remain in an excellent state of conservation. Okay. The state government closed mining activity bordering the park and logging encroachment has been successfully controlled. Okay. Walaupun di sekitar Taman Kinabalu ataupun Kinabalu Park ni banyak aktiviti pelancongan dan juga pertanian, namun pengurusan ni Taman-Taman Sabah mengurus Kinabalu Park ni secara efektif lah supaya tidak boundary Kinabalu Park ni masih terjaga. Okey, itu kita sentuh kepada pengurusan dari segi kawasan lah. Namun ada special management requirement untuk Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. So Gunung Kinabalu ni terletak di dalam taman di dalam Kinabalu Park. So requirement untuk menjaga park management bagi Gunung Kinabalu sahaja. So dia punya kapasiti bagi pengunjung yang nak naik ke dalam ke atas puncak Gunung Kinabalu tu, dia punya requirement dia hanyalah 130 orang sahaja sehari. Jadi sekiranya kamu nak pergi naik Gunung Kinabalu tu, kamu tak boleh sembarang berono je pergi nak naik, beli tiket nak naik, tak boleh. Dia kena booking dulu. Okay? Booking sebulan ataupun 2 bulan sebelum pendakian tu. Macam itulah. Dia punya penggunaan tanah, dia punya increase capacity building, public awareness ni macam ni. Dia untuk menjaga carrying capacity ataupun untuk meminimumkan impact flora dan fauna dan juga trail sepanjang Gunung Kinabalu, pendakian Gunung Kinabalu ni. Jadi sebarang barang ataupun ni dia akan menggunakan khidmat porter. Maling gunung orang panggil. Ini kita panggil maling gunung lah, biasanya orang Sabah panggil maling gunung. Maling gunung ni kerja dia adalah untuk membawa barang-barang keperluan ke ni dia punya rest house ni. Rest house di tengah Gunung Kinabalu. Saya contoh ni adalah trail pendakian Gunung Kinabalu. Kita ada 2 trail iaitu Timpohon Gate yang pertama dan yang kedua adalah Mesilau, laluan Mesilau. Okey. So pendakian ni bermula biasanya pukul 8 pagi lah. Pukul 8 pagi dan biasanya sampai ke Labang Rata. Ni adalah rest house. Rest house. Okey, ni rest house dia Labang Rata. So dekat rest house biasanya ialah ada makanan, ada penginapan, ada juga nak bawa minyak, nak masak apa semua tu kan. Untuk restoran dia ni memang tugas porter ataupun maling gunung ni yang akan naik hantar ke rest house ni. Begitu juga sampah sarap ataupun beras ataupun segala tong ataupun segala kayu, konkrit untuk pembangunan dia memang guna khidmat porter ni. Kenapa tak guna helikopter ya? Kenapa tak guna helikopter? Okey, ketinggian maksimum untuk helikopter naik adalah paling tinggi 3,000 meter. So 3,000 meter ni sampai atas ni memang angin memang kuat lah. Angin memang kuat, memang helikopter memang tak boleh mendarat kat sini. So memang kita guna maling gunung lah
Selain daripada tu kita guna maling gunung memang jarang guna helikopter sebabnya Labarata Rest House ni dia ketinggian dia dah 3,000 lebih. Okay, dia tak sesuai untuk guna helikopter dan juga kos pengangkutan helikopter ni pun sangat tinggi. Jadi begitulah dia punya intensive planning dan management ni yang perlu digunakan di Gunung Kinabalu ni, penjagaan bagi management untuk Kinabalu Park ni supaya dia dapat mengurangkan impact ataupun dalam masa sama create tourism awareness ataupun public awareness supaya lebih appreciate nature yang ada. Gitu. So saya rasa di sini sahaja sedikit contoh park management bagi Taman Kinabalu. Okay, saya harap kamu dapat menontonlah video lecture saya ni, tak panjang mana pun. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan terima kasih.